Tanya AP anda. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tanya AP Anda, dan petang ini kita bersama dengan anggota Parlimen bagi GRC Marine Parade juga Naib Pengerusi GPC Kesihatan Profesor Madya Fatimah Latif. Dan kita punya seorang pendengar yang mempunyai soalan, Encik Syah. Apa khabar Cik Syah? Baik. Cik Syah, dan ini berkenaan tentang lawatan anda ke poliklinik. Apa yang anda ingin tanya ya? Ingin kongsi dengan Dr. Fatimah? Ya, ini dah beberapa kali terjadi. Ada satu kali saya pergi poliklinik dalam pukul 3. Bila saya nak ambil nombor, dia cakap poliklinik dah tutup. Lepas tu dia bukan menghalau lah, tapi dia turn down. And dia cakap dah tutup. Itu je. Tanpa akses saya ke, saya penat ke, sakit apa ke, tak ada. Itu terjadi bukan satu kali. Beberapa kali saya dah kena. Jadi anda prihatin Ya, tentang perkara ini Ya, Okey. Okey Cik Syah, terima kasih kerana berkongsi. Ya. Poliklinik di antara tempat yang di mana ramai penduduk Singapura akan tuju untuk mendapatkan nasihat tentang kesihatan dan sebagainya. Dan keprihatinan Cik Syah tadi tentang walaupun jam 3 datang awal, tapi walaupun tutup jam 5, kenapa pula ditolak permintaan untuk berjumpa doktor, dan tidak ada, orang kata tu, pertanyaan anda ni sakit bagaimana, adakah perlu rawatan segera dan sebagainya sebelum ditolak. Jadi itu kemusykilannya. Memang poliklinik pemerintah harus tutup pada pukul 4.30 ataupun 5 petang ya. Tetapi memang kita kadang-kadang terdengar di mana mereka yang datang pada pukul 3 atau 4 ditolak registrasinya. Mengapa? Kita tak berapa faham tentang butir-butirnya di sesuatu poliklinik itu, tapi sepatutnya mereka boleh membuat registrasi dan juga boleh berjumpa doktor ya. Tetapi sekarang ini memang banyak poliklinik di mana mereka yang datang untuk mendapatkan rawatan untuk sakit kronik dihendaki membuat appointment ya, dan berjanji dulu membuat sesuatu masa di mana mereka akan datang ke hadapan untuk berjumpa doktor. Sebab ini adalah kerana di poliklinik kita memang ramai pesakit-pesakit dan selalu mereka terpaksa tunggu lama sedikit ya. Jadi agaknya disebabkan fakta-fakta seperti ini. Tetapi pada pukul 3 selalunya mereka masih boleh dapat menjumpa doktor ya. Kalau Cik Syah boleh memberikan butir-butir tentang poliklinik yang mana dan sebagainya, kita boleh cuba mendapat maklum balas daripada klinik itu dan membantunya. Pastinya perkhidmatan akan dapat diperbaiki kalau ada maklum balas sebegini ya. Tentunya. Dan terima kasihlah Encik Syah kerana memaklumkan tentang hal itu. Dan ini kita menyentuh tentang amalan gaya hidup sihat melalui senaman. Zaza, berapa sering agaknya tu? 3 kali seminggu. Dahsyat. Profesor Madya Dr. Fatimah Latif juga orang yang sangat mementingkan senaman ya. Ya, sering menyertai maraton lah dan sebagainya ya. Memang dari kecil ya saya bergiat dalam arena sukan, tidak sebagai profesional tetapi sebab untuk mendapatkan gaya hidup sihat lah. Saya berlari anak ataupun berlari maraton. Setakat ini sudah dekat 20 maraton. Tetapi setelah menjadi anggota parlimen ni memang tidak cukup masa ya. Jadi saya berlari di rumah sajalah ya. Dan kadang-kadang kalau duduk menonton TV, saya membuat sit ups ya dekat 500 dalam satu hari lah kalau boleh. Tak termampu saya. 500. Jadi apa yang harus seseorang itu yang tidak begitu bergiat dalam sukan lakukan untuk mendapatkan senaman yang secukupnya ialah mereka harus kalau boleh bersenam yang ringan-ringan ya, selama 15 hingga 20 minit setiap hari, dan dapat mengeluarkan peluh dan juga boleh menaikkan tekanan nadi mereka. Ini adalah cukup. Dan bagi suri-suri rumah ya yang terpaksa membuat kerja-kerja rumah, naik turun tangga, jaga anak dan sebagainya, ada di antara mereka yang merasakan bahawa ini adalah senaman mereka untuk setiap hari. Tetapi kalau mereka boleh memperuntukkan 15 minit atau 20 minit setiap hari untuk membuat exercise ataupun senaman yang berdedikasi, itu adalah lebih baik. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Dan saya juga dapat tahu ada juga warga emas kita yang dah biasa
berpeluh dan ataupun aktif ya, setiap pagi walaupun dah pun telah pun bersara, tetap akan keliling estet kejiranannya hanya untuk berjalan sambil menyapa dan bertanya khabar orang-orang sekeliling macam anggota parlimen. Itu adalah baik ya, sebab saya sendiri berjalan di kawasan undi saya dan saya melihat ramai di antara generasi perintis dan orang-orang tua yang melakukan gaya hidup sihat ini. Tetapi bagi mereka yang masih bekerja, masa suntuk ya, dan mereka harus cuba mendapatkan meluangkan masa ya 15 atau 20 minit setiap hari untuk melakukan senaman ini, sebab ini akan mendatangkan kesan yang positif yang berpanjangan dalam kehidupan mereka, terutama sekali kalau mereka mempunyai isu-isu kegemukan badan, berat badan dan juga penyakit-penyakit kronik. Memang Zaza bila doktor katakan sarankan untuk naik turun tangga kan. Saya ada teman saya yang 20 tahun saya tak berjumpa, tetap langsing dan katanya rahsianya bila nak ke mesyuarat tingkat 6 ke tingkat 10 dia akan turun naik tangga saja. Begitu saja. Begitu saja dan tidak mempunyai latihan atau senaman yang tidak, khusus. Ya, tidak ada rutin yang khusus ya, tapi hari-hari dia akan turun naik tangga. Jadi saya rasa itu sangat bermanfaat ya, jimat masa waktu bekerja. Memang itu adalah suatu yang senang ya untuk kita semua lakukan. Tetapi sekarang ini rakyat kita inginkan lift yang berhenti di setiap tingkat di blok-blok dan kalau terpaksa naik satu atau dua tingkat mereka akan merungut. Tetapi kalau kita melihat ya jangka panjang, apakah kesan positif kalau kita dapat melakukan setiap sedikit senaman-senaman ataupun exercise seperti ini, kesan positif berpanjangannya adalah baik untuk diri kita ya. Benar sangat-sangat dan, ya, banyak kebenaran. Prof Fatimah awal tadi ada menyentuh tentang generasi perintis yang dari pengamatan beliau banyak melakukan kegiatan yang aktif di sekitar kejiranannya kan. Sebentar saja lagi akan kita sentuh pula tentang bantuan penjagaan kesihatan dalam paket generasi perintis, khususnya tentang CHAS dan juga satu lagi program pengurusan penyakit kronik CDMP. Benar sekali. Jadi haji-haji dan haji-haja ya, jangan terlepas peluang untuk mendengar penerangan ini sekali lagi. Mudah-mudahan ini dapat membantu anda meningkatkan lagi mengetahui dan memanfaatkan apa juga yang ada yang disediakan oleh pihak pemerintah kita.